Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Ahmad Sulaiman Muhammad, saudara Ahmad Amir Rashid bin Razali dan saudara Humam Umara bin Aminur Nizam akan membentangkan tugasan perbentangan PB, iaitu bagi subjek isu semasa dan cabaran masa hadapan GISC 1082. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada pensyarah subjek isu semasa dan cabaran masa hadapan GISC 1082, iaitu Dr. Haji Wan Adi bin Yusof, di mana telah memberi tunjuk ajar kepada kumpulan kami. Baiklah, saya akan menerangkan implikasi konflik persepadanan tuntutan bertindih di Malaysia. Sebelum kita masuk selanjutnya, apakah itu tuntutan bertindih? Tuntutan bertindih ialah kawasan atau wilayah yang menjadi rebutan oleh beberapa negara. Tuntutan yang dibuat bagi memiliki sesuatu kawasan tersebut secara mutlak. Maksudnya, dah bila sesuatu negara itu dapat dan dia tidak akan bagi kepada negara lain tanpa ada penafian. Okey. Itu dari segi definisi tuntutan bertindih. Okey. Sebagai contoh, pertikaian sempadan Malaysia Brunei ke atas Limbang pada tahun 1850, masalah sempadan Malaysia dan Indonesia pada tahun 2019, dan isu Pulau Batu Putih, isu Kepulauan Spratly dan banyak lagi. Apakah implikasi tuntutan, iaitu implikasi konflik persepadanan tuntutan bertindih di Malaysia? Okey. Yang pertama, keselamatan negara tergugat, di mana perebutan antara negara akan menjejaskan keselamatan masyarakat negara. Contohnya, isu perebutan Kepulauan Spratly menyebabkan China membuat pemodenan tentera laut di pulau tersebut telah mengancam keselamatan Asia Tenggara, iaitu termasuk Malaysia. Kita boleh bagi contoh, nelayan ingin mencari hasil lautan yang berdekatan dengan Kepulauan Spratly, akan keselamatan mereka tidak terjamin, di mana China telah melaksanakan operasi ketenteraan di pulau tersebut dan boleh menyebabkan nelayan tersebut ditangkap ataupun ditembak kerana menceroboh kawasan yang berdekatan dengan pulau Spratly itu. Baiklah, implikasi yang terakhir, di mana pentadbiran negara akan tergugat. Banyak pengaruh asing masuk campur urusan pentadbiran negara. Contohnya konflik di Batu Putih yang menyebabkan perebutan satu pulau yang berdekatan dengan negeri Johor. Perebutan di antara negara Malaysia dan Singapura, dan pulau tersebut telah dimenangi diambil ataupun mahkamah antarabangsa ICJ telah menetapkan bahawa pulau tersebut milik Singapura, di mana kita boleh lihat di situ kesan terhadap pengambilan ataupun pengambilan Singapura terhadap pulau tersebut, yang memberikan perbalahan politik antara Malaysia dan Singapura sebagai contoh. Sekian, itu sahaja daripada saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Humam Umara bin Aminur Nizam, dan saya langsung kepada isu yang saya akan sampaikan, iaitu implikasi COVID-19 terhadap ekonomi global. Yang pertama sekali adalah seperti mana kita tahu, pasaran kewangan menurun. Hal ini disebabkan apa? Hal ini disebabkan oleh sesebuah negara itu yang mempunyai pelbagai sektor perindustrian seperti kilang-kilang. Jadi mereka tidak mampu menghasilkan barangan secara normal seperti mana kebiasaannya. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang kurang terhadap barang tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan oleh
pandemik. Jadi apa yang perlu kita simpulkan dekat sini adalah pandemik ini ketika mana pandemik COVID-19 ini kita kenakan lockdown betul. Jadi ketika mana kenakan lockdown itu mungkin sebuah negara tu sebuah kilang tu tak mampu nak hasilkan secara normal kerana permintaan yang kurang daripada sebuah negara terhadap barang tersebut sebabkan oleh lockdown. Sama jugalah halnya yang kedua, iaitu tentang pengangguran dan pembuangan kerja. Hal ini disebabkan oleh ketika mana kilang tidak mampu menghasilkan barangnya, jadi mereka perlu pula untuk membayar kos pekerjaan, upah pekerjaan terhadap pekerja-pekerja mereka. Jadi ini memberi impak yang sangat besar kepada sebuah kilang. Oleh itu mereka tidak mampu menghasilkan barangan dan mereka tidak dapat menguntung pada masa yang sama. Jadi mereka pula perlu untuk membayar kepada pekerja mereka. Jadi itu memberi bebanan yang sangat besar dan tekanan kepada sektor perindustrian. Jadi ketika itu pembuangan kerja semakin menjadi, khususnya sekali ketika kita melihat di sektor penerbangan. Sektor penerbangan paling tinggi pengangguran. Hal ini kerana lockdown yang dikenakan terhadap sebuah negara. Jadi tidak ada yang mampu untuk pergi keluar negeri ataupun keluar negara menaiki kapal terbang kerana lockdown. Jadi sektor penerbangan sangat bankrupt pada kita. Itulah berdampak kepada mereka itulah yang memberi kesan terhadap sebuah negara, iaitu pembuangan dan pengangguran yang berlebihan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Okey, seterusnya ialah kesan COVID-19 terhadap ekonomi negara. Okey, kesan yang pertama ialah permintaan ekspor menurun. Ekspor barangan penggunaan dan perkhidmatan pelancongan. Poin yang pertama, penurunan permintaan penggunaan oleh negara-negara yang terjejas dengan COVID-19. Hal ini bermakna apabila berlakunya COVID-19, pada waktu itu negara-negara yang terjejas juga dengan COVID-19 ini kurang permintaan barangan mereka kepada negara kita yang juga menjejaskan ekonomi negara kita. Selain itu ialah penurunan perbelanjaan pelancong luar negara akibat sekatan perjalanan. Seperti yang kita tahu, apabila berlakunya COVID-19 ini, berlaku juga sekatan perjalanan yang menyekat rakyat-rakyat luar negara untuk datang ke negara kita. Dan kita juga melakukan sekatan perjalanan untuk menghalang dan mengurangkan pelancong-pelancong luar untuk datang ke negara kita. Hal ini juga turut mengurangkan ekonomi di negara kita yang berpunca daripada pelancong-pelancong luar negara. Okay, seterusnya ialah permintaan domestik menurun. Domestik bermaksud di negara kita sahaja ataupun tempatan. Okey, perbelanjaan pelancongan domestik yang menurun. Apabila berlakunya sekatan perjalanan, ini juga turut berlaku kepada rakyat di Malaysia. Jadi, rakyat di Malaysia sendiri tidak dapat melancong ke negeri-negeri lain yang menyebabkan ekonomi di negeri tersebut berkurang. Seterusnya ialah perbelanjaan ketika tempoh PKP. Seperti yang kita tahu, apabila berlakunya PKP, masyarakat di negara kita, perbelanjaan masyarakat di negara kita adalah lebih terarah kepada keperluan, bukannya keinginan semata-mata. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Semoga daripada video yang berdurasi beberapa minit ini, kita dapat peroleh sedikit input dan maklumat baharu yang dapat kita amalkan dan gunakan untuk masa-masa hadapan. Okey, jadi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.